Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf bin Aridi. Nombor metrik 191292492 akan menerangkan tentang 1.0 pengenalan, 2.0 latar belakang, 3.0 penyataan masalah, 4.0 objektif kajian dan kepentingan, 5.0 kajian terdahulu dalam bahasa kolokial. 1.0 Pengenalan. Bahasa-basahan bahasa ini adalah sejenis bahasa yang digunakan sehari-hari dalam keadaan tidak rasmi. Bahasa-basahan juga bahasa yang bersifat percakapan atau basahan. Bahasa-basahan ini ialah bahasa pertuturan sehari-hari yang tidak mementingkan unsur tata bahasa kerana yang dipentingkan ialah kefahaman antara penutur dan pendengar. Yang ketiga, oleh itu, ia tidak digunakan dalam tulisan atau ucapan rasmi. Bentuknya pula sering dipengaruhi oleh dialek dan slangan daerah. Antara contoh bahasa-basahan ialah bahasa Melayu baku, sedang, ditukarkan kepada bahasa-basahan, menjadi tengah, sahaja, saja, kamu semua, menjadi korang, mahu, menjadi nak. 2.0 Latar belakang. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2008, bahasa ialah sistem lambang bunyi suara yang dipakai sebagai alat perhubungan dalam lingkungan satu kelompok manusia. Yang kedua, bahasa-basahan pula bermaksud bahasa yang digunakan dalam percakapan hari-hari, iaitu bahasa kolokial. Yang ketiga, Zakba menggelarkan bahasa ini sebagai bahasa cakap mulut. Yang keempat, Ahmad Johari Muain dalam Sosiolinguistik 2010 menyatakan bahawa bahasa pasar juga tergolong dalam bahasa-basahan kerana bahasa ini sering digunakan dalam urusan harian dan wujud campuran unsur-unsur bahasa lain dari segi kosakata, sebutan dan ungkapan. 3.0 Penyataan masalah. Kajian tentang trunkasi dalam golongan kata bahasa Melayu belum mendapat perhatian sewajarnya daripada ahli linguistik dalam bidang fonologi, semantik dan morfologi mengikut Sharifah Raihan 2015. Yang kedua, proses pembentukan golongan kata nama seperti kata kerja, kata adjektif dan kata nama yang mengalami proses trunkasi masih belum menerima penjelasan yang bersifat teoretikal daripada pakar-pakar bahasa. Yang ketiga, melalui penelitian kajian lepas yang dilakukan oleh pengkaji luar dan dalam negara, kajian yang dilakukan hanya memfokuskan kepada fenomena yang berlaku pada pemendekan kata nama sahaja. Mengikut Lipski tahun 1995 yang mengkaji pemendekan kata nama dalam bahasa Sepanyol. Yang kedua, Avram 2010 pula mengkaji pemendekan kata nama bahasa Jepun dan bahasa Inggeris. Sharifah Raihan 2015 dalam jurnalnya mengkaji pembentukan kependekan kata nama Melayu. 4.0 Objektif kajian dan kepentingan. Objektif antaranya ialah 1. Mengumpul dan menyenaraikan bahasa-bahasa yang terdapat dalam filem lagi-lagi senario. Yang kedua, mengelaskan bahasa-basahan yang terdapat dalam filem lagi-lagi senario. Yang ketiga, menganalisis dan menghuraikan bahasa-basahan dalam filem lagi-lagi senario. Selain itu, kepentingan antaranya ialah memperlihatkan kelainan antara bahasa-basahan dengan bahasa-bahasa yang lain. Kedua, menambahkan dokumentasi tentang kajian bahasa-basahan. Yang ketiga, sebagai panduan dalam pengajaran khusus untuk dijadikan rujukan kepada para pelajar mengenai keunikan bahasa-basahan.
5.0 Kajian terdahulu. Pertama, membincangkan proses morfologi bahasa Melayu yang melibatkan trunkasi bahasa kolokial dalam kalangan pelajar. Yang kedua, kajian ini menggunakan data prima yang dikumpulkan daripada soal jawab dan pemerhatian yang dilakukan di sekitar Kolej Pendeta Zakbar dan Kolej Rahim Kajai di Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang ketiga, proses pembentukan trunkasi 3 kelas kata tadi berdasarkan pendekatan yang dikenali sebagai template berdasarkan morfem dalam teori prosodi morfologi yang telah dibangunkan dalam teori optimality. Dan yang terakhir, menjelaskan bagaimana 3 proses fonologi yang berlaku dalam bahasa Melayu, iaitu input trisilabik menjadi pembendakan disilabik, seperti harimau menjadi rimau. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Ali Nazifuddin bin Nazir, nombor matrik 191291936. Hari ini saya akan membentangkan metodologi dan batasan kajian. Metodologi, kaedah mendapatkan data. Maklumat diperolehi dengan carian di laman sesawang, meninjau tulisan ilmiah, blog, bahan tertulis seperti buku, carian di laman sesawang, memperolehi maklumat yang luas tentang ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokial, penulisan tentang bahasa kolokial oleh blogger di laman sesawang membantu untuk memahami konsep bahasa kolokial. Buku Bahasa Melayu UVW 410 juga diguna untuk membantu memahami perbezaan dialek atau bahasa rasmi. Pemilihan filem. Pembincangan bersama ahli kumpulan dilakukan untuk memilih filem yang mudah difahami atau dihayati oleh semua ahli kumpulan agar kerja khusus berjalan dengan lancar. Filem lagi-lagi senario dipilih kerana semua ahli kumpulan sudah pernah menonton. Ini akan menjimatkan masa kerana tempoh masa yang lama diperlukan untuk menghabiskan tontonan filem tersebut. Filem lagi-lagi senario juga bersifat komedi dan menghiburkan. Ini menarik minat ahli kumpulan untuk terus fokus melakukan kerja kumpulan dan mencari data penggunaan bahasa kolokial di dalam filem tersebut. Menganalisis data kumpulan untuk terus fokus melakukan kerja kumpulan dan mencari data penggunaan bahasa kolokial di dalam filem tersebut. Menganalisis data. Data dianalisis dengan mengkaji definisi bahasa kolokial dan tahap perkembangan bahasa kolokial yang digunakan dalam filem lagi-lagi senario. Bahasa kolokial dipilih, disusun dan dikenal pasti serta dinyatakan makna. Kesan penggunaan bahasa kolokial juga dikaji dalam filem lagi-lagi senario bagi mendidik pengetahuan bahasa kolokial dalam kalangan masyarakat. Batasan kajian. Kajian ini dibuat secara lebih khusus, iaitu ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokial di dalam filem lagi-lagi senario. Batasan kajian ini supaya dapatan kajian dan pemahaman bahasa kolokial lebih memuaskan. Skop dan ruang pemahaman juga terbatas kepada hanya satu filem. Filem lagi-lagi senario bukan merupakan intipati menyeluruh di dalam aspek bahasa kolokial. Pembatasan kepada penggunaan bahasa kolokial sebagai landasan kajian, iaitu kajian menggunakan satu konsep untuk melihat perkembangan filem lagi-lagi senario. Pemahaman ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokial juga terbatas kerana konsep pengarah filem lagi-lagi senario. Penggunaan dan ciri-ciri bahasa kolokial mewakili ideologi pengarah filem dan penulis skrip yang membentuk dasar penulisan dalam bahan kajian. Assalamualaikum. Nama saya Omaruddin bin Masro, 191291953. Hari ini saya akan membentangkan hasil kajian penutup dan bibliografi. Dialog pertama, anybody else want chili sauce? Apa lagi tunggu? Berambus. Pengalihan kod. Dialog ini menunjukkan satu keadaan dalam memulakan percakapan dan menukar bahasa yang asal kepada bahasa yang lain.
Dialog kedua, pencampuran kod. Hoi cik, jangan lupa bayar hutang saya. Kalau cik tak nak bayar pun tak apa. Saya memang suka bersedekah, suka buat amal jariah. Ha cik, kalau cik rasa nak makan free, jangan segan-segan datang warung saya lagi ya. Azli menutur bahasa Melayu yang dicampurkan dengan dialek ketika bercakap. Azli juga menukarkan bahasanya secara berganti apabila mencampur aduk perkataan free. Bahasa pasar atau bahasa kacukan. Sekarang punya time, semua orang mau tipu mah. Tengok ini paper pun tak boleh percaya. Penutur yang terdiri dari orang bukan Melayu menutur ayat mengikut pemahamannya sendiri. Penambahan ayat akhir contohnya perkataan semua orang mau tipu mah menunjukkan penutur yang terdiri dari orang bukan Melayu menutur ayat mengikut pemahamannya sendiri. Penambahan ayat akhir contohnya perkataan semua orang mau tipu mah menunjukkan penutur mencampur adukkan dialek bahasa Cina. Ini ialah bahasa-bahasa dari rumpun yang berbeza. Bahasa kolokvial. Woi, kau takutkan anakku ya? Kependekan perkataan. Contohnya kau. Penggunaan perkataan woi juga menunjukkan bahasa yang digunakan dalam komunikasi harian bersifat biasa dan tidak rasmi. Bahasa Selangor. Awak jangan nak kecoh macam saya tak tahu. Mazlan hantar awak untuk jadi spy kita orang kan. Wahid menggunakan bahasa Selangor kecoh yang bermaksud tipu. Dialog Wahid juga mempunyai pencampuran kod apabila menggunakan perkataan spy yang bermaksud perisik di dalam bahasa Melayu. Penutup. Kajian ini telah memaparkan beberapa contoh ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokvial yang dijelaskan mengikut jenisnya, dan pengkaji turut menganalisis beberapa fungsi bahasa kolokvial. Bahasa kolokvial yang berbeza jenis juga mempunyai fungsinya yang tersendiri. Ragam bahasa kolokvial dalam bahasa Melayu akan digunakan berdasarkan situasi yang tersendiri. Semoga kajian ini bahasa Selangor. Awak jangan nak kecoh macam saya tak tahu. Mazlan hantar awak untuk jadi spy kita orang kan. Wahid menggunakan bahasa Selangor kecoh yang bermaksud tipu. Dialog Wahid juga mempunyai pencampuran kod apabila menggunakan perkataan spy yang bermaksud perisik di dalam bahasa Melayu. Penutup. Kajian ini telah memaparkan beberapa contoh ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokvial yang dijelaskan mengikut jenisnya, dan pengkaji turut menganalisis beberapa fungsi bahasa kolokvial. Bahasa kolokvial yang berbeza jenis juga mempunyai fungsinya yang tersendiri. Ragam bahasa kolokvial dalam bahasa Melayu akan digunakan berdasarkan situasi yang tersendiri. Semoga kajian ini dapat dijadikan titik tolak kepada pengkaji dan penutur bahasa Melayu untuk melahirkan kajian terhadap ciri-ciri dan penggunaan bahasa kolokvial yang tidak dikaji oleh pengkaji seperti dalam hasil kajian atau bahan kajian yang lain secara lebih terperinci dan khusus. Rujukan: Buku Bahasa Melayu Universiti UVW 410 Unimax Prezi.com dan juga youtube.com untuk menonton lagi-lagi senario. Terima kasih.